الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إخوان المسلمين, marilah sama-sama kita meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentaati perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Sesungguhnya mereka yang bertakwa pasti akan mendapat kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Firman Allah Subhanahu wa taala, وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ. Artinya, dan hendaklah engkau menjalankan hukum di antara mereka dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah, dan janganlah engkau menurut kehendak hawa nafsu mereka, dan berjaga-jagalah supaya mereka tidak memesongkanmu dari sesuatu hukum yang telah diturunkan oleh Allah kepadamu. Kemudian jika mereka berpaling, yakni enggan menerima hukum Allah itu, maka ketahuilah hanya sanya Allah mahu menyiksa mereka dengan sebab setengah dari dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan dari umat manusia itu adalah orang yang fasik. Surah Al-Ma'idah ayat yang ke-49. Ikhwanil muslimin, undang-undang syariah pada hakikatnya merupakan sebahagian daripada undang-undang yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk seluruh alam ini. Ianya dicipta bagi mengatur hidup umat manusia sesuai dengan perkembangan dan perjalanan alam dan fitrah manusia sendiri. Allah Subhanahu wa ta'ala yang mencipta manusia maha mengetahui segala kehendak dan keperluan hamba-hambanya. Sehubungan itu, kita sebagai seorang hamba wajib menerima sepenuhnya apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama Islam telah bersepakat bahawa undang-undang syar'iyah adalah lengkap dan syumul, sesuai untuk diamalkan dalam kehidupan seluruh umat manusia setiap zaman dan tempat. Keyakinan kepada undang-undang syariah merupakan perkara akidah. Undang-undang ini berkuat kuasa dalam semua keadaan. Lantaran itu,
ia boleh mencegah sebarang penyelewengan atau kezaliman, sama ada dalam kalangan pemerintah atau rakyat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat yang ke-89, wa yawma nab'atsu fi kulli ummatin shahidan 'alaihim min anfusihim wa ji'na bika shahidan 'ala haula' wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudan wa rahmah wa busyra lil muslimin. Artinya, dan ingatkanlah tentang hari kami bangkitkan dalam kalangan tiap-tiap umat seorang saksi terhadap mereka dari golongan mereka sendiri, dan kami datangkanmu wahai Muhammad untuk menjadi saksi terhadap mereka ini, yakni umatmu, dan kami turunkan kepadamu Al-Quran menjelaskan tiap-tiap sesuatu dan menjadi hidayah petunjuk serta membawa rahmat dan berita yang menggembirakan bagi orang Islam. Antara elemen lain yang terkandung dalam undang-undang syariah adalah kemuliaan akhlak. Undang-undang ini diturunkan bukan untuk semata-mata menjatuhkan hukum, bahkan ia utamanya adalah untuk mendidik dan mengajar umat manusia agar berdisiplin dan menjadi anggota masyarakat yang lebih baik. Hal ini merupakan hikmah terbesar diutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama bu'ithtu li utammima makarimal akhlaq." Hadis rawahul Baihaqi. Maksudnya, sesungguhnya aku diutuskan bagi menyempurnakan kemuliaan akhlak. Dari Abdullah Nasih Ulwan, seorang tokoh ulama dari Suriah, menjelaskan ciri-ciri keistimewaan syariat Islam ini dalam kitab beliau yang bertajuk Islam, Syariat bagi semua zaman dan tempat. Antara keistimewaan syariat Islam ini, ia adalah satu sistem yang praktikal dan bukan hanya teori semata-mata. Perkara ini menjadikan sistem Islam sesuai diamalkan oleh semua bangsa tanpa melanggar fitrah manusia. Pengamalan Islam pastinya dapat mewujudkan sebuah masyarakat yang bersatu padu dan hidup dalam keadaan aman damai. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat yang ketiga, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina." Artinya, pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu, dan aku telah mencukupkan nikmatku kepada kamu, dan aku telah redhakan Islam itu menjadi agama untuk kamu. Selain itu, teras utama undang-undang syariah adalah keadilan mutlak dan kesamarataan. Keadilan mutlak yang dimaksudkan adalah Islam melindungi hak-hak seluruh manusia tanpa membezakan pangkat dan kedudukan. Ajaran Islam tidak hanya memfokuskan kepada spiritual sahaja, bahkan ia adalah seimbang antara duniawi dan ukhrawi. Semua manusia diberi balasan dan hukuman setimpal
tanpa mengira jantina, bangsa dan kedudukan dalam masyarakat. Undang-undang syariah pada dasarnya bertujuan untuk memberi segala kebaikan kepada umat manusia dan menolak kemudaratan daripada mereka. Larangan dan tegahan adalah bertujuan bagi mengelakkan kezaliman terjadi kepada diri seseorang dan manusia yang lain. Contohnya, Arab dapat merosakkan akal fikiran lalu menyebabkan mereka mencuri harta orang lain dan mungkin membunuh. Kemudaratan ini wajib dicegah bagi mengelakkan berlaku kerosakan dan kemusnahan yang berleluasa. Inilah keindahan undang-undang syariah yang sepatutnya dihayati oleh seluruh umat manusia. Ikhwanil muslimin, agama Islam ternyata diberi kedudukan yang istimewa berbanding agama-agama lain di negara ini. Hal ini berdasarkan kepada perkara 3 Perlembagaan Persekutuan yang menjelaskan bahawa Islam ialah agama bagi persekutuan. Tetapi agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana bahagian persekutuan. Kedudukan Islam sebagai agama persekutuan tidak boleh dipertikaikan, memandangkan peruntukan mengenainya ditunjangi oleh perlembagaan. Hal ini kerana mengambil kira faktu-faktu penduduk asal tanah Melayu yang menganut agama Islam sejak ratusan tahun. Hampir semua kerajaan awal di negara ini dibentuk berasaskan undang-undang syariah. Sebagai contoh, Kerajaan Melayu Melaka yang bertapak kukuh selama lebih kurang 100 tahun. Pada kurun ke-15 telah pun memperkenalkan undang-undang Islam yang dikenali Hukum Qanun Melaka. Demikian juga sultan-sultan terdahulu di negeri Kelantan yang telah melantik hakim-hakim bagi merealisasikan syariat Islam seperti yang dilakukan oleh Sultan Muhammad II sekitar tahun 1838 hingga 1886. Malahan penghakiman kes-kes yang telah diputuskan oleh hakim-hakim Inggeris sebelum daripada kemerdekaan telah mengisahkan kedudukan undang-undang syariah bukan merupakan undang-undang yang asing bagi tanah Melayu, tetapi adalah sebagai undang-undang tempatan yang sepatutnya diberi pengiktirafan. Oleh yang demikian, tidak dapat disangkal lagi bahawa Islam menjadi agama persekutuan dan menjadi agama yang dominan di negara ini berbanding agama-agama lain. Sejarah mengenai negara dan undang-undang ini perlu dihayati oleh seluruh anggota masyarakat bagi mengikis rasa tidak puas hati mana-mana pihak terhadap suatu peruntukan undang-undang itu. Ikhwanil muslimin, pada tahun 2019 Dewan Undangan Negeri Kelantan telah meluluskan Qanun Jenayah Syariah yang pertama 2019 untuk menggantikan enakmen Kanun Jenayah Syariah 1985 selaras dengan perspektif hukum syarak semasa di dalam menjamin keadilan Islam sebagaimana yang disebut dalam Al-Quran. Qanun Jenayah Syariah ini hanyalah terpakai kepada orang Islam yang mukallaf yang melakukan kesalahan di negeri Kelantan
dan tidak terpakai ke atas orang bukan Islam. Kanun jenayah ini disusun dengan memperincikan kesalahan-kesalahan syariah yang melanggar 5 elemen dalam maqasid syariah yang muktabar, iaitu 6 penjagaan agama: penjagaan diri dan maruah, penjagaan akal, penjagaan harta, dan penjagaan keturunan. Antara kesalahan yang diqanunkan melibatkan penjagaan agama ialah kesalahan sihir, dakwaan palsu, percubaan keluar Islam, memutarbelitkan ajaran Islam, dan hukum hakam agama Islam, dan takfir. Manakala kesalahan-kesalahan yang melibatkan penjagaan diri dan maruah ialah kesalahan liwat, musahaqah, lesbian, mengubah jantina, orang lelaki berlagak seperti perempuan, dan sebaliknya, perbuatan atau percakapan tidak sopan, mencecah tatu, mendedahkan aurat, termasuklah kesalahan menderhaka ibu bapa. Kesalahan-kesalahan yang melanggar penjagaan akal pula ialah minum minuman yang memabukkan dan apa-apa yang menkhayalkan. Dari segi penjagaan harta pula, kesalahan-kesalahan yang diqanunkan ialah berjudi, memakan harta anak yatim, mengurangkan ukuran sukatan dan timbangan, melakukan transaksi muamalah yang berlawanan dengan hukum syarak, dan penyalahgunaan penandaan halal. Yang terakhir iaitu berkenaan dengan penjagaan keturunan. Kesalahan-kesalahan yang diqanunkan ialah seperti perbuatan maksiat, zina, sumbang mahram, muncikari atau ibu ayam, hamil luar nikah, dan khalwat. Ikhwanil muslimin, negara kita digemparkan dengan cabaran terhadap undang-undang syariah. Perkara ini amat dibimbangi kerana ia boleh menjejaskan kuasa Dewan Undangan Negeri dan kuasa Mahkamah Syariah di seluruh negara. Hal ini rentetan daripada kes seorang individu yang bernama Iki Putra Mubarak yang telah dijatuhkan hukuman oleh Mahkamah Syariah Selangor pada 21 Ogos 2019 atas kesalahan meliwat. Namun, Mahkamah Persekutuan telah memutuskan bahawa kesalahan jenayah liwat yang terkandung dalam enakmen jenayah syariah Selangor adalah tidak sah dan bercanggah dengan perlembagaan persekutuan. Inilah yang berlaku di Selangor. Manakala di Kelantan pula, kerajaan negeri juga sedang berhadapan dengan satu permohonan untuk mencabar beberapa peruntukan dalam enakmen jenayah syariah 2019-1 Kelantan yang sedang dibicarakan di mahkamah kerana dianggap tidak sah. Perkara ini dibimbangi akan memberi kesan terhadap undang-undang syariah yang sedang diamalkan di negara ini. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-36, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amra an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Artinya, dan tidaklah harus bagi orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, apabila Allah dan Rasulnya menetapkan keputusan mengenai sesuatu perkara, tidaklah harus mereka mempunyai hak memilih ketetapan sendiri mengenai urusan mereka, dan sesiapa yang tidak taat kepada hukum Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya ia telah sesat
dengan kesesatan yang jelas nyata. Ikhwanil muslimin, akhirnya marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menyelamatkan kita semua daripada segala wabak penyakit dan bala bencana. Perbanyakkanlah melakukan amal soleh dan menghindari segala perkara yang membawa kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah bahawa mengambil riswah dan salah guna kuasa, mengambil bahan-bahan yang memabukkan dan salah guna dadah serta segala perbuatan haram akan membawa kehinaan di dunia dan akhirat. Khatib juga ingin menegaskan bahawa di dalam harta kita terdapat hak orang lain yang perlu kita tunaikan. Justru salurkanlah zakat dan wakaf anda melalui Majlis Agama Islam Kelantan selaku badan yang dipertanggungjawabkan untuk menguruskan zakat dan wakaf di negeri Kelantan. Pihak majlis juga memerlukan kerjasama semua pihak untuk menyalurkan maklumat golongan yang memerlukan sekiranya diketahui agar mereka yang kurang bernasib baik akan mendapat pembelaan sewajarnya. Marilah kita merafakkan doa agar saudara-saudara kita di Palestin pada ketika ini diberikan perlindungan, pertolongan dan keselamatan dalam menghadapi kesulitan pada waktu ini. Ya Allah, kami serahkan kepadamu kezaliman Zionis Israel dan kami berlindung denganmu dari kejahatan mereka. Ya Allah, hancurkanlah kumpulan mereka, pecahkan pakatan mereka, leburkan pendirian mereka, musnahkan langkah mereka, cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka. Ya Allah yang maha perkasa, yang maha memaksa, yang maha membalas. Ya Allah yang menurunkan kitab, yang menggerakkan awan, yang menewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka, kalahkan mereka, kalahkan mereka, dan berilah kemenangan kepada Islam. Barakallahu li wa lakum wa bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.